Belanjawan 2021 ketika ini sangat hangat dibahaskan dan ketika rakaman ini sedang berlangsung, masih lagi sedang berlaku ya perbahasan di Dewan Rakyat berkenaan dengan Belanjawan 2021 ini. Tapi setakat semalam ada banyak persoalan-persoalan dan juga perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Wakil Rakyat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Isnin sebagai Ketua Pembangkang, kemudian Datuk Seri Najib semalam, Datuk Seri Muhammad Aslan juga membangkitkan poin-poin yang sangat menarik. Mat Sabu juga kita punya ada wakil rakyat daripada Kota Raja juga membangkitkan hal-hal yang menarik. Jadi pada hari ini Darah Muda ingin fokuskan kepada dua perkara daripada banyak-banyak kontroversi dan juga perkara yang dibincangkan ketika ini berkenaan dengan pengeluaran akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, soal dana yang diberikan kepada jasa dan juga soal moratorium. Tapi mungkin kita akan sentuh sedikit sebanyak. Tapi pada malam ini ketika ini kita nak fokuskan kepada aspek sosial dan juga aspek belia, dan untuk bicarakan lebih lanjut tentang perkara ini bersama dengan saya ketika ini dua orang tetamu. Yang pertama Dr. Teo Lee Ken yang merupakan aktivis sosial dan juga merupakan pendidik bebas, dan juga bersama dengan saya ketika ini merupakan saudara Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin, merupakan pemangku Presiden Majlis Belia Selangor yang juga merupakan seorang geologis di Petronas. Jadi orang Petronas ni kita kena tanya soalan lebih sikit. Tapi saya nak mulakan dulu dengan Dr. Ken. Doktor, bila saya nak rujuk kepada satu buku ya, sebab saya cuba study tentang apa yang pernah doktor terbitkan dan juga bicarakan di khalayak umum. Salah satunya bila doktor mengupas tentang penulisan Profesor Syed Hussein Alatas, Intelektual Masyarakat Membangun, dan saya nak mulakan soalan saya, adakah perkara yang disebut oleh Menteri Kewangan bahawa bajet ini merupakan bajet inklusif, dan dalam memahami penulisan Prof. Alatas, adakah bajet ini juga merupakan inklusif ataupun ia ada elemen oblovism kerana dia seolah-olah orang menganggap dia tidak mencecah ke bumi yang nyata. Dia baik tetapi biasa. It's not extraordinary in extraordinary time. Silakan doktor. Baik, salam semua. Terima kasih Irfan kerana menjemput dan untuk saya berkongsi sedikit. Tentang persoalan yang ditanyakan sama ada bajet itu inklusif dan juga menarik tadi kan Irfan timbulkan persoalan saya atas. Saya fikir daripada segi tertentu bajet itu inklusif dan baik kerana menunjukkan bahawa ada secara praktik, secara lebih konkret dan materialnya ada tumpuan kepada sektor-sektor yang memerlukan dan kritikal, contohnya warga emas, OKU, orang asli, ibu kaum ibu. Jadi itu di satu sisi baik dan nampak inklusif, dan juga selain itu ada juga tumpuan kepada golongan yang berbeza-beza, contohnya petani, nelayan yang rentas, jadi rentas sektor, rentas golongan, dan juga ada tumpuan kepada Sabah dan Sarawak, jadi rentas kawasan juga. Betul. Tapi ya. Bila sebut tentang saya sengaja kait dengan oblomism itu kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kritiknya kepada belanjawan menyatakan bahawa ia terlalu terserah kepada MKN. Kalau kita compare dengan oblomism itu, dia bersifat authoritarian, dia diputuskan tanpa ada konsultasi yang lebih meluas, dan juga dibangkitkan juga Datuk Seri Najib Razak dan juga Datuk Seri Muhammad Aslan berkenaan dengan sokongan kepada belanjawan itu bersyarat kerana dia dibimbangi kerana ada beberapa aspek, walaupun seperti doktor tadi melibatkan banyak pihak, tetapi masih ada lagi penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Ya, maaf. Jadi itu sisi yang satu, tapi ada sisi yang satu lagi. Jadi berhubungan dengan oblomism tu, iaitu kepekaan dan juga kesedaran kita tentang isu sosial dan juga keperluan sosial tu, nampaknya ada kekurangan dan kelompongan yang dalam bahagian tertentu agak menyala dan juga sangat ternyata. Jadi satu yang contohnya daripada segi cross partisanship, bipartisanship seperti yang betulnya Irfan dah timbulkan bahawa tidak, dan saya fikir Datuk
Sri pun dah menyuarakan bahawa tidak mengambil kira cadangan mereka dan ada beberapa rekomendasi yang tidak disertakan. Jadi daripada segi itu agak kekurangan dan kita pun faham kan faktor politik dan faktor situasi politik semasa yang mengiringi perkara ini. Jadi itu satu kekurangan. Satu kekurangan lagi adalah tentang pendidikan dan khususnya golongan mahasiswa lah, dan saya rasa rata-rata ramai dah berkongsi pendapat dan mengatakan bahawa tidak ada tumpuan yang menyeluruh dan lebih mendalam terhadap golongan ini. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan Irfan tadi dan juga mungkin Prof Hussein Alatas dalam bukunya tentang keperluan kita untuk memberi keprihatinan kepada isu sosial dan juga struktur sosial. Dan juga faktor politik yang lebih luas, konteks politik yang lebih luas, mungkin dalam konteks itu kekurangan lah bagi pandangan saya. Saya kita akan masuk lebih dalam tentang belanjawan yang diperuntukkan untuk belia dan juga untuk sekolah dan juga untuk mahasiswa. Tapi saya nak masuk dulu kepada tetamu kita, Saudara Syafiq. Syafiq, kita go through tadi belanjawan daripada page by page, ya, kita tengok belanja mana yang dapat, mana belanja yang kurang, mana yang tak dapat. Tapi soalan awal ini, adakah MBM, Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Selangor, menganggap bahawa belanjawan ini benar-benar mengangkat suara belia? Kerana kalau tengok dalam bajet tu nampak seolah-olah terjejas berbanding dengan beberapa agensi KBS yang lain. Terima kasih Bernama kerana menjemput sekali lagi. Hari tu kita cerita pasal apa yang belia mahu. Sekarang ni kita cerita dah berlangsung pun, so kita nak tengoklah selidik satu-satu. Dari sudut MBM kita tengok beberapa perkara yang kita lihat ialah keberadaan ataupun empowerment kepada Majlis Belia Malaysia itu seakan-akan tidak diperincikan dengan lebih jelas. Kerana kita tengok dalam belanjawan yang dibentangkan banyak insentif yang dikhususkan kepada belia, tapi kita tengok kebanyakannya dah ada dia punya caretaker dia, dah ada dia punya orang-orang yang akan jalankan benda ni. Tapi secara spesifik kepada MBM dia tidak dinyatakan. Dan kita nampak seperti ada sedikit kelompangan dalam elemen pembangunan belia itu sendiri. Mungkin fokus kita dalam belanjawan kali ini mungkin kepada kemakmuran ekonomi ataupun nak bantu orang tengah susah. Tapi MBM sendiri pun membantu belia-belia kita di luar sana dalam pelbagai segmen pembangunan belia, ekonomi dan sebagainya, tapi tak ada peruntukan ataupun tak ada perincian khusus kepada Majlis Belia Malaysia untuk kita bangunkan sama-sama. Kita kata MBM ni adalah kerjasama rapat pemain kedua bersama-sama dengan Kementerian Belia dan Sukan, tapi dalam pemerkasaan MBM ataupun meletakkan MBM sebagai rakan pembangunan bersama, seakan-akan tidak jelas dengan apa inisiatif dan insentif yang dikhususkan kepada Majlis Belia. Kalau boleh saya sentuhkan juga tentang apa kita bincangkan tadi, kita berlaku adil kepada belanjawan bahawa ada pengurangan peruntukan kepada KBS sedikit sebanyak, tetapi peruntukan yang sangat signifikan ialah kepada pembangunan belia dan sukan. Tahun lepas dapat 41 juta, tahun akan datang ini dapat hanya 20 juta, pengurangan 50%, dan itu satu jumlah pengurangan sangat besar. Dan satu lagi ialah dia sebut tentang MFLS, Malaysia Fiscal Leaders. Walaupun memang kita berlaku adil, dikurangkan daripada 53 juta kepada 16 juta, tapi 16 juta tu masih lagi bagaimana ya Syafiq? Mungkin masih terlalu besar. Komen. Betul, kita tak naklah selalu scrutinize MFLS. Kita tahu hasrat dan matlamat cita-cita program MFLS ni untuk membangunkan belia kita juga. Tapi kita dari satu segi pelaksanaan MFLS ni kita nampak mungkin ada sedikit kelompangan yang perlu diisi, yang perlu digarap bersama dengan Majlis Belia Malaysia. Kita tahu pembangunan MFLS ni untuk membangunkan future leader. Dan future leader ni adalah belia-belia. Dan kenapa ianya tidak diletakkan bersama-sama dengan Majlis Belia Malaysia dan perlu diletakkan dalam satu unit yang lain dalam Kementerian Belia dan Sukan, MFLS misalnya kata. Kenapa ia tidak dijalankan secara bersama? Keduanya kita nampak sedikit kurang
kurang imbang dalam pelaksanaan MFLS ni. Macam mana kita nak daripada talent identification, daripada program-program yang distrukturkan, program-program yang dilaksanakan. MFLS ni secara dasarnya baik, tapi ia perlu lebih diperincikan dengan bajet yang besar walaupun dikurangkan, tapi ia still besar. Tapi bagaimana kita nak structurekan dengan lebih baik agar pembangunan belia itu tidak berhenti di situ. MFLS lepas tu dia habis dan seterusnya di ke mana? Sepatutnya dia ada Majlis Belia Malaysia, patutnya MFLS ni bergerak selepas MFLS, dia bergerak bersama dengan Majlis Belia Malaysia bersama-sama, dan bajet tu sepatutnya diletakkan di dalam Majlis Belia Malaysia supaya Majlis Belia Malaysia boleh meneruskan perjalanan program-program kepada MFLS. Bila sebut tentang perbelanjaan itu, kita berada bersama dengan Datuk Seri Rizal Marikan di Johor ketika waktu sambutan Hari Belia Negara. Kita dan dialog itu kita bangkitkan beberapa perkara. Saya bangkitkan tentang belanjawan dalam KPS harus efisien, dan Syafiq juga ada bangkitkan bila kita discuss lebih panjang ketika itu. Tapi saya nak minta refleksi sebelum kita kembali kepada Dr. Ken, ialah adakah suara yang dibangkitkan oleh MBM itu didengari dan dicerminkan dalam belanjawan ini? Sekiranya tidak, di manakah kekurangannya? Apa lagi yang perlu kita buat sepatutnya? Kalau secara organisasinya kita boleh kata ia tidak mencerminkan suara kita dengan besar lah. Mungkin adalah satu dua tempat yang dimasukkan. Tapi secara kolektifnya suara Majlis Belia Malaysia ni, bagi saya secara peribadi, saya tidak katalah daripada sudut MBM, tapi secara peribadi kolektifnya kita ni tidak diperkasakan. Kita minta pelbagai dalam bantuan kepada belia-belia yang sedang berniaga, usahawan, belia-belia usahawan, tapi yang ni kita belum nampak. Dan bagaimana pelaksanaan yang bersasar, dan kita minta MBM supaya MBM yang menjalankan program-program tersebut bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan, ini yang tak ada. Kita dalam teks tu saya baca banyak sebut NGO, macam-macam jenis NGO yang disebut, yayasan itu, yayasan ini. Tapi satu nama Majlis Belia Malaysia pun tak disebut. Even dalam bajet kepada Kementerian Belia dan Sukan. MFLS dia ada sebut, tapi Majlis Belia Malaysia langsung dia tidak sebut. So kita rasa itu sedikit kekurangan lah dalam. Kalau boleh saya kembali pada Dr. Ken, bila sebut tentang bersasar yang Syafiq bangkitkan tadi dalam soal bajet kepada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, tidak disebut secara khusus juga berkenaan dengan mahasiswa. Mungkin Ken nak kongsikan perspektif tentang perkara itu. Silakan. Ya, saya fikir jadi gambaran keseluruhannya bajet tu nampaknya baik, nampaknya seperti kesana ke semua sektor. Tapi bila perincikan hanya sedikit, kita dah nampak satulah mahasiswa. Jadi kita pun tahu bahawa mahasiswa ni sejak ada saya teringat ada satu peristiwa tu bila mereka mengumumkan penutupan universiti itu, kalau Ifan ingat, dan saya rasa jadi masa itu kita sudah nampak beberapa cabaran dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa. Ada yang tidak cukup allowance, tidak cukup peruntukan dana keuangan untuk beli tiket, untuk menggunakan laptop dan sebagainya. Dan jadi pada pengamatan kita memikirkan mungkin dah ada cubaan atau langkah untuk memberi perhatian yang lebih khusus terhadap keperluan. Tetapi apa yang kita dapat dan kita lihat dalam bajet itu adalah seperti yang Irfan kata tadi juga, satu orang kata yang lebih umum, general. Kalaupun ada pun untuk belia, kalau contohnya belia 18 hingga 20 tahun, itu pun 18 hingga 20 ke 21 kalau saya tidak silap. Dan tidak ada satu targeted approach kan. Jadi bukan untuk kata kita harus compartmentalize, tapi harus ada satu plan besar dan juga targeted approach, dan satunya adalah untuk mahasiswa. Bagaimana mereka boleh dibantu dan diberi peruntukan keuangan, allowance untuk membantu kebajikan mereka untuk proses pembelajaran, untuk proses penggunaan pembelajaran atas talian, dan juga untuk ada berbagai rujukan lah. Saya fikir itu sangat penting dan harus lebih peka dan harus lebih sensitif, anjal, supaya
keperluan mereka dapat sekurang-kurangnya, kalau tak dapat diatasi, dapat diringankan beban mereka. Ya. Doktor boleh sebut doktor soal pedagogi kita sebut di awal tadi sebelum kita ke udara, dan doktor sebut juga tadi soal pengajian dalam talian yang Ya. secara spesifik yang disebut dalam talian itulah pada muka surat 19-20 ucapan menteri berkenaan dengan program jaringan prihatin. Tetapi itu pun dia tidak sebut belia ya, dia sebut untuk B40 akan diberikan syarikat telco akan bantu berikan manfaat kepada mereka yang memerlukan. Baik. Tapi soalan yang saya nak bangkitkan adalah, adakah itu tidak cukup? Kalau itu sebahagian daripada langkah yang baik, apa lagi tambahan yang sewajarnya dimasukkan dan dinyatakan untuk mahasiswa? Ya dan tidak. Ya dan tidak, saya mengatakan begitu kerana itu merupakan satu langkah lah, atau sekurang-kurangnya satu percubaan yang baik untuk menangani lah, atau untuk membina struktur sistem sosial untuk menampungi proses pembelajaran itu. Jadi ada yang jendela contohnya mungkin, tapi dan juga internet yang untuk meluaskan cakupan dan sebagainya. Tapi pada masa sama kekurangannya adalah dia bukan saja B40, walaupun penting, kita memang sedar dan memang ternyata sangat penting, tetapi ada juga kumpulan lain yang bukan saja mungkin harus dilihat lewat tingkat ekonomi saja, tetapi sektorial. So sektorialnya mahasiswa. Dan juga perkara ini penting kerana untuk memudahcarakan proses pembelajaran atas talian, dia bukan setakat internet sahaja. Dia juga harus melibatkan perkara-perkara lain seperti laptop contohnya, hardware dengan software untuk membina satu ekosistem yang baik supaya proses pembelajaran itu adalah kemas dan lancar. Itu belum masuk lagi soal ekonomi. Ya, itu memang bahagian yang asing, tetapi tidak terpisah. Kerana ada mahasiswa yang keluarganya ternyata menghadapi kesusahan, terutamanya ibu bapa yang ada soal pekerjaan, itu satulah. Tapi pokoknya adalah apabila ada hubung kait isu-isu begini. Jadi untuk membina satu ekosistem dan juga persekitaran pembelajaran atas talian pun yang baik, tidak semestinya internet sahaja boleh menyelesaikan. Jadi saya ingin mengatakan bahawa itu penting dan harus dicegaskan lagi, tetapi juga harus melihat bahagian-bahagian lain dan juga bahagian sektorial mahasiswa dan apa isu yang berhubung kait juga dengan proses pembelajaran itu. Jadi kalau boleh kita ambil satu pengajaran mungkin pada tahun depan sekiranya kita masih memerlukan satu belanjawan yang berbentuk fokus kepada isu COVID, ialah di bawah matlamat 2, kalau ketika ini matlamat 2 ialah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat itu harus ada satu strategi khusus untuk mahasiswa. Saya nak kembali kepada Syafiq ya, yang disebut tentang belia ini, ya, walaupun saya faham bahawa kenapa belia tidak di-highlightkan secara begitu fokus ya untuk aktivis, untuk Majlis Belia Malaysia. Tetapi kita juga harus akui bahawa keseluruhan belanjawan itu memang adalah untuk belia, soal jana kerja, jana kerjaya, bantuan pembayaran balik pinjaman, bantuan one off. Tapi apakah komen Syafiq berkenaan dengan bantuan-bantuan yang dinyatakan dalam belanjawan itu? Adakah ia bersifat jangka masa pendek, yang mana belia kita tak boleh nak appreciate, tak boleh nak hargai bahawa bantuan itu sepatutnya digunakan untuk merancang masa depan yang lebih jauh, ya, bukan sekadar dapat 2,500 okey, belanja makan KFC tu habis macam tu je. Silakan. Betul. Kita tengok, kita akui dan kita puji sebenarnya bajet ni, sebab kita tahu mungkin cabaran kita pada waktu ini mungkin sebab cabaran kita COVID, PKP dan segalanya, kebanyakan keseluruhan rakyat Malaysia bukan sahaja belia, terkesan dari segi ekonomi. Dan dalam belanjawan kita pada kali ini mungkin dia lebih belia tu dilihat dari segi untuk kemakmuran ekonomi, tolong cari kerja, tolong bayarkan insentif ekonomi dan segalanya. Tapi perlu juga kita lihat bahawa insentif ekonomi ini dia sepatutnya dia lebih bersasar dan jangka masa pendek, dan dia ada apa next step jangka masa panjang dan sederhana. Ini perlu kita lihat, dan dia perlu dalam aspek pembangunan belia, dan dalam pembangunan kapasiti, pembangunan identiti dan segalanya.
Kita bukan saja ialah kita dapat 18 hingga 20 tahun dapat RM50 e-wallet misalnya kata, tetapi apa signifikannya kepada pembangunan belia itu RM50 kepada belia 18 hingga 20 tahun ni kan misal kata. Jadi ke mana kita nak didik mereka ni. So ini yang kita lihat, walaupun ada insentif-insentif ekonomi yang membantu dalam skala jangka masa pendek, tapi dalam aspek pembangunan belia, pembangunan kapasiti, pembangunan identiti, pembangunan individu ataupun secara kolektifnya belia tu kita tengok, kalau kita tengok belia ni, sebenarnya belia ni daripada 15 tahun kan, 15 hingga 30 tahun. Dan aspek pembangunan belia ni dia perlu lebih bersasar. Macam yang Dr. Ken cakap tadi, tak ada peruntukan khas kepada mahasiswa, tak ada juga peruntukan kepada murid-murid sekolah. Misal kata kalau kita kata kepada belia, tak ada peruntukan khas kepada belia yang umur 15 tahun. Yang kita tahu belia umur 15 tahun ni dia tak menduduki PT3. So what next? Kehadapan ni macam mana dia orang? Belia-belia yang SPM tahun ni yang sedang dalam keadaan yang confused, SPM dia orang pun tak tahu macam mana, dia orang pun tengah risau sekarang ni. SPM ni yang belajar pun ke mana-mana. So macam mana kita nak bantu dalam bajet ni? Macam mana kita nak kurangkan keresahan dan kegusaran dia melalui Ya, Afiq, itu satu hal pada pelajar dan juga belia yang muda itu, tapi satu hal ialah saya perlukan komen ya. Bila tengok pada muka surat 30 dan muka surat 33 ucapan belanjawan Menteri Kewangan berkenaan dengan Jana Kerjaya dan juga MyStep, nyatakan bahawa Jana Kerjaya akan membuka peluang 250,000 peluang pekerjaan dan MyStep akan buka 50,000 pekerjaan kontrak. Tapi persoalannya ada mismatch, bahawa keperluan kita adalah untuk memikirkan nasib 600,000 penganggur yang ada ketika ini. Tapi bukankah itu tak cukup? Sepatutnya kena ada lebih banyak insentif yang difokuskan seperti itu untuk menyelesaikan masalah pengangguran itu, yang mana akhirnya bila diorang ni ada pendapatan barulah dia boleh jalan ekonomi lebih baik. Atau bagaimana? Silakan. Tepat, saya setuju dengan pendapat itu. Kalau kita tengok pun dalam MyStep dia ada 50,000 insentif untuk 50,000 kontrak, pekerja-pekerja kontrak baik kerajaan ataupun di GLC. Tapi macam mana kita nak pastikan yang kontrak ni 50,000 ni, yang kontrak ni dia akan berkekalan? Adakah sekadar untuk 3 tahun lepas tu habis? Dan lepas tu kembali kepada pasaran unemployment punya market. So ini yang kita kena pastikan. Kerajaan, kalau kita tengok, kalau yang saya nampak lah secara peribadi, kalau saya boleh kritik bajet kita pada kali ini, dia tidak ada satu suntikan kepada ekonomi secara holistik, ataupun tak ada pun hala tuju kepada sektor-sektor pelaburan yang secara besar, secara mega. Mungkinlah itulah kita kata dia mungkin kepada yang kecil-kecil. Tetapi hala tuju ke hadapan ni Malaysia ni, apa industri mega yang kita nak buat yang akhirnya boleh menjana kepada mewujudkan pekerjaan berkualiti tinggi yang akhirnya akan menyelesaikan masalah-masalah pengangguran yang 600,000 mahasiswa-mahasiswa yang keluar ni. Sebab kita tak nampak apa, sebab yang ada pun HSR ataupun yang ada pun masih lagi projek-projek yang lama, PEN Borneo dan segala-galanya. Tapi ke hadapan selepas 2020 ni, ke hadapan apa industri kita yang kita nak venture in ni, ini yang kita tak nampak dalam bajet. Kita tak nampak apa kita punya target ke hadapan, apa industri yang kita nak boleh lihat. So mahasiswa sekarang pun dia tak tahu, dia habis fokus, dia habis belajar, dia boleh reskill dan upskill yang ada dalam tu, dan dia boleh MyStep, tapi what's next for them? Dia dah habis ni dan dia nak pergi mana? Sebab dia tak tahu. Sebab dalam bajet, dalam apa, kita tak tahu apa hala tuju kerajaan dari segi industri apa yang kerajaan Malaysia nak fokus sekarang. Ya, baik Syafiq, kalau saya masuk di sini. So, memang jelas apa yang cuba sampaikan oleh Syafiq itu berkenaan dengan what's next. Dan sebelum kita masuk kepada penutup, Dr. Ken mungkin ringkas bila sebut tentang social injustice ataupun soal inequality dalam masyarakat kita. Saya tak pasti, saya peluang komen ialah berkenaan dengan bajet untuk kaum Bumi Putra itu dinaikkan 31 bilion berbanding tahun lepas kepada 11 bilion. Tapi untuk masyarakat lain-lain ini disebutkan secara bullet point. Masyarakat India sikit, masyarakat Cina sikit, orang asli sikit. Adakah itu tak sepatutnya berlaku?
komen Doktor? Saya fikir kalau dalam konteks seperti sebab itulah ada bajet tu walaupun angka dan juga nombor saja, kita selalu ingat nombor saja begitu kan. Tetapi ada juga faktor-faktor nilai di sebaliknya, dan kalau kita lihat falsafahnya dan latar belakangnya kan, kita mahu mencari apakah nilai itu, dan seperti yang Irfan timbulkan perkara itu, dan saya fikir itu mungkin menunjukkan bahawa fokus pemerintahan kita, kerajaan kita adalah lain, dan juga cara dia melihat masyarakat dan juga ingin menguruskan masyarakat adalah lain. Jadi dalam konteks ini dia menguruskan dalam bentuk mungkin mengikut ras dan mengikut etnik. Jadi bila berlaku begitu, ada kecenderungan dan sudah tentu kita boleh menjangkakan akan timbul isu ni. Soal dalam konteks kerangka itu, dalam pembahagian beberapa etnik dan kaum tu, ras tu, kita akan tertanya-tanya dan kita akan menimbang bahawa adakah peruntukan ini cukup, ada kenapa sini sikit, sini banyak, kenapa tambah sini kurang sini. Jadi itu bagi saya, walaupun perbicaraan keadilan sosial boleh berlaku dalam konteks itu, dan kita masih boleh mensoalkan dan juga menaikkan sini dan mengurangkan sini, contohnya untuk kaum lain. Tapi saya fikir yang lebih penting persoalan kalau betul, dan pada pandangan saya, kalau kita bercakap tentang soal keadilan sosial, dan juga ini juga ditimbulkan oleh Prof. Hussein Alatas sendiri dalam bukunya dan juga buku-buku yang lain, bahawa kita mungkin patut memikirkan tentang golongan yang memerlukan daripada segi taraf ekonomi, daripada segi pekerjaan dia, sektor dia, apakah golongan yang paling memerlukan bantuan ini. Jadi Ya, kita baik Doktor. itu. Saya cut di situ kerana kesutukan masa. Saya memang sengaja bagi jawapan tu tergantung supaya orang akan cari nama Dr. Cat ni. Dia dibaca buku Syed Hussein Alatas itu. Untuk penutup, ringkas 30 saat untuk kedua-dua tamu kita. Doktor, apakah harapan dan untuk bajet ke-2021 ini sehinggalah tamat dibahaskan dan diundi pada hujung tahun ini? Silakan. Saya harap ini sudah dalam perbincangan perbahasan parlimen. Saya berharap bahawa kumpulan-kumpulan lain, parti pembangkang ataupun parti-parti yang berlainan, harus cadangan mereka harus diambil kira supaya dapat ditambah baik lagi, dan saya fikir pemerintahan dan kerajaan patut lebih terbuka dan juga untuk lebih kritikal terhadap yang Syafiq sudah kongsi juga, bahawa di mana harus ditambahkan dan ditambahkan, baikkan harus dikuatkan di situ. Dan juga ini harus menjadi satu inisiatif atau projek yang lebih bipartisan, cross-partisan, yang mengutamakan keperluan mereka yang paling terpinggir dan juga yang tidak berdaya. Ya, itu. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Silakan Syafiq. Masa yang sangat ringkas. Bagi semangat sikit pada orang belia ni. Saya harap bajet kali ini lepas daripada dibahaskan, ianya dapat lebih dimurnikan dengan cadangan-cadangan yang lebih baik daripada semua pihak. Semua ahli parlimen, kita harapkan ahli parlimen lebih kritikal terhadap segala cadangan-cadangan, dan ianya lebih bersasar, dan paling pentingnya ia membangunkan belia secara holistik, bukan secara jangka masa pendek, tapi dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang terhadap pembangunan negara. Kerana membangunkan belia adalah membangunkan negara. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Syafiq. Terima kasih banyak Dr. Teo Lee Ken dan juga Syafiq Ridwan Jamaluddin bersama kita Darah Muda. Saya tak nak simpulkan kerana masih lagi perbahasan yang masih berlaku, dan saya ini minta supaya penonton juga membahaskan perkara ini secara terbuka, kongsi idea dan terus engage dengan ahli Dewan Rakyat masing-masing di kawasan masing-masing, berikan pandangan dan pastikan suara anda didengari. Dan yang paling penting pada kami di Darah Muda kepada anda ialah jaga disiplin SOP masing-masing. Kita putuskan rantai COVID-19 ini. Amalkan norma baharu. Jumpa lagi di Darah Muda. Saya Irfan Faruqi, dan jumpa lagi untuk bahaskan lebih banyak isu-isu belia daripada perspektif nasional. Silakan dan terima kasih semua.